Dan khilaf pula bagi Jabariyah. Tadi Mu'tazilah kan. Mu'tazilah mengatakan makhluk manusia ni mencipta sendiri perbuatan dia. Khilaf pula bagi Jabariyah pada kata mereka itu, bahawa hamba itu tergagah ia atas perbuatan mereka itu, seperti bulu ayam yang tergantung pada hawa, dan tiada usaha bagi hamba itu pada af'alnya sekali-kali. Maka hasilnya fi'il yang disandarkan kepada hamba itu pada sampai tu, sampai sekali-kali. Jabariyah pula kata, kan, hamba ni tak buat apa langsung, semuanya serah balik pada Allah Ta'ala. Okay. Hamba ni tak buat. Yang boleh mai tani pun Allah Ta'ala, hak tak mai tani pun Allah Ta'ala. Hak elok pun Allah Ta'ala, hak tak elok pun Allah Ta'ala. Hang buat apa, aku tak buat apa. Awak tak semayang, Allah Ta'ala tak buat bagi aku semayang. Lega jawab gitu, tak ada buat apa. Kan, awak tak puasa, Allah Ta'ala tak buat bagi aku puasa. Kalau orang tak jawab lagu tu, mau rimbuk boleh 2000 muka dia tu. Kiri sebelah kanan belah awak hang tumbuk aku, Allah Ta'ala buat bagi aku tumbuk hang. Kata aku tu balik lah. Senang je, dia ada semua dia tahu balik kat Allah Ta'ala. Mai Allah Ta'ala buat aku lagu ni. Okey, jadi dia kata hamba tak ada apa-apa, tergagah ia atas perbuatan mereka itu, terpaksa. Macam mana bulu ayam, bukan boleh terbang sendiri, harap angin tiup. Angin tolak pergi depan, depan dia kata, angin patah balik. Dia kata, Jabariyah kata hamba ni, manusia ni jadi macam tu. Semua Allah Ta'ala setting. Kita ni tak boleh buat apa. Kalau baik, Allah Ta'ala bagi jadi baik. Kalau jahat pada muka, Allah Ta'ala bagi jadi jahat. Maka kesimpulan dia, kan, fi'il yang disandarkan kepada hamba itu pada zahirnya 3 qaul, 3 pendapat. Perbuatan kita ni, hak biasa-biasa, makan nasi, main mengaji, makik, tidur, apa semua ni, ada 3 pendapat utama. Pertama, Jabariyah. Apa dia Jabariyah? Bukan seperti yang telah lalu sebut je. Jangan tulis hak tu. Tulis hak tu lah, pasal pakai tak ada berkah. Pasal pula orang nak kena cari jawapan dia. Kan? Jabariyah seperti yang telah lalu sebutnya. Jangan tulis tu. Cerita bergebel lah Jabariyah tu apa dia. Kan? Hak tak sah ni. Kan? Dia kata hamba itu tergagah, terpaksa. Hanya mengikut semua fi'il Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira-kira sangat taksir mereka itu pada perkataan mereka itu, dengan bahawasanya, ini poin dia, tiada usaha bagi hamba itu pada perbuatannya. Hamba ni tak ada usaha langsung. Apa pun Allah Ta'ala yang setting. Ya. Kita tak boleh pilih apa, kata Jabariyah. Dia duduk telajak duduk belah tu. Kedua, Mu'tazilah mengiktiqad oleh mereka itu, kan? Mu'tazilah maka telah mengiktiqad oleh mereka itu, maka taksir mereka itu dengan sekira-kira berkata mereka itu dengan bahawa hamba itu menjadikan ia akan fi'ilnya yang ikhtiari. Mu'tazilah pula telajak duduk belah ni. Hamba menjadikan semua fi'il dia. Jabariyah telajak duduk belah ni, Allah Ta'ala semua menjadikan fi'il hamba. Hamba tak ada apa langsung. Mu'tazilah duduk belah ni, hamba buat belakang perbuatan dia. Kan? Dan ketiga, ahli sunnah, maka adalah i'tiqad mereka itu pertengahan. Kita ni duduk tengah. Kita kata aku mana? Mereka itu kata bahawa hamba itu tiada menjadikan ia akan perbuatannya, tapi baginya pada fi'il itu usaha dan ikhtiar. Hamba tak menciptakan perbuatan, tapi hamba ada usaha. Usaha itulah yang membezakan kita dengan Mu'tazilah dan membezakan kita dengan Jabariyah. Ikut Mu'tazilah, kita bukan usaha, kita menciptakan perbuatan kita. Ikut Jabariyah, kita tak ada usaha, semua Allah Ta'ala yang gerakkan kita. Tapi ahli sunnah, dia ada satu poin dia panggil usaha dan juga ikhtiar. Kan? Jadi kita duduk tengah lah. Kan? Ambil hak Mu'tazilah sikit, ambil hak Jabariyah sikit, duduk tengah. Dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan, iaitu ahli sunnah. Kerana bahawasanya, ni saja nak bagi cantik ni. Keluar ia daripada tahi dan darah itu air susu yang khalis lagi lazat bagi yang meminum akan dia. Dia umpama dia macam susu lah. Susu ni terbit antara tahi dengan darah.
Kan? Susu duduk di mana? Duduk di dada, bawah pada susu tu ada taik, atas pada ni ada jantung. Darah. Antara darah dengan taik terbit susu. Hak tu sedap. Oh, dia pengarang kita ni, Tok Guru kita rahimahullah, dia mengibaratkan Mu'tazilah dengan Jabariyah tu ibarat taik dengan susu. Sebab huduhnya depa punya i'tiqad. Kita jangan duk berkata tu orang pula kan. Sampai taik dengan susu aku jadi taik dengan darah aku jadi susu duduk tengah. Jangan begitu. Kan? Ini perumpamaan, tak ada kacau apa pun. Habis tentang wahdaniyah. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud. Maka inilah 6 sifat. Yang pertamanya sifat nafsiyah namanya dan iaitu wujud. Dan hanya sahaja dibangsakan dia bagi nafsu. Nafsiyah, nafsu kerana melazimkan sifat itu baginya, yakni bagi zatnya. Dan pasal apa wujud dinamakan nafsiyah? Sebab lazim mesti sifat itu dengan zat. Tak boleh tak ada. Bila tak ada wujud, habis sifat lain tak ada. Yang menyebabkan sifat-sifat lain boleh ada, dia punya tunggui asas dia, ketului untuk orang lain gantung adalah wujud. Sebab tu dinamakan sifat nafsiyah. Maka hanyalah dengan bersalahan ma'nawiyah, maka bahawasanya melazimkan ia bagi ma'ani. Kerana inilah dibangsakan dia kepada ma'ani. Sifat ma'nawiyah dia tidak lazim kepada nafsu. Dia lazim kepada ma'ani, nama dia ma'nawiyah. Ada 2 sifat yang lazim. Satu sifat nafsiyah, satu sifat ma'nawiyah. Nafsiyah disandarkan kepada nafsu, jadilah nafsiyah. Ma'ani disandarkan kepada ma'nawiyah, disandarkan kepada ma'ani, jadilah ma'nawiyah. Nah, nanti kita sampai tempat sifat ma'nawiyah. Okey. Sebelum kita meneruskan nak bagi tahu, tadi Ustaz Busari berhubung dengan saya, dia minta maaf banyak-banyak, dia tak boleh mai hari ni. Ada menikah di kampung. Dia tu imam Ustaz Busari ni. Kan? Sama-sama lepas PKP orang pekat menikah 7, kan? Jadi kita akan lajak kelas sampai tengah hari sekali lah, kan? Saya ambil 2 kelas. Insya-Allah lepas raya nanti dia akan ambil balik kelas saya 2 kelas. Lagu tu lah nak bagi tahu siap-siap. Lagi duduk heran pula tengok atas bawah. Ustaz ni tak bosan nak berhenti ke? Kan? Tak apa, saya bercakap tak letih, tuan-tuan duduk saja tu saya kesian. Tentang mana sifat nafsiyah Ustaz ni. Dan sungguhnya diketahui daripada kalam musannif itu bahawa barang yang telah lalu daripada segala sifat itu 2 bahagi. Salah satu daripada keduanya iaitu yang pertamanya sifat nafsiyah, dan yang kedua iaitu yang 5 yang tinggal itu sifat salbiyah. Okay. Bila dia sebut fahadhihi situ sifatin, inilah 6 sifat. Yang pertamanya nafsiyah, maknanya ada yang kedua lah. Nak bang tu je pun. Ada nafsiyah, ada satu lagi lepas pada nafsiyah itu adalah sifat salbiyah. Dan barang yang lagi akan datang daripada segala sifat itu 2 bahagi pula. Salah satu daripada keduanya dan iaitu sifat wujudi, iaitu sifat ma'ani, dan yang kedua sifat ahwal, iaitu sifat ma'nawiyah. Maka hasil daripada kalam musannif bahawa sifat 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Kan? Jadi kalau soalan tanya sifat-sifat ni ada berapa jenis, ada berapa bahagian, ada berapa kategori, janganlah habaq 20. 20 tu bilangan sifat kita nak mengaji. Kan? Pembahagian kategorinya terbagi kepada 4 sahaja. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan juga ma'nawiyah. Pertama sifat nafsiyah. Okey. Dan dhabitnya, sifat nafsiyah tu apa dia? Kod ada soalan, apa itu sifat nafsiyah? Ma la tuqalu dzatu illa biha. Kan? Arab ni kalau rajin boleh ngapai, rajin tulislah, kalau tak rajin ambil Melayu saja. Artinya barang yang tiada di akal zat itu melainkan dengan dia. Tidak terbayang melainkan kena ada dia. Tu kata ma la tuqalu dzatu illa biha. Mana boleh ada zat tanpa wujud? Maka wujud tu kena ada. Kan? Wujud tu ada. Kita duk sembang macam-macam, tiba-tiba benda tu tak ada. Susah duk sembang. Jadi kita buat andaian akal kita lah kan.
Duk sembang qidam baqa mukhalafatu lil hawadith, macam-macam sifat duk sembang. Ni lah kali tanya, Tuhan ni ada tak ada? Tak ada. Kalau tak ada dah sembang buat apa qidam baqa tu? Nak jadi qidam baqa mukhalafatu lil hawadith sampai habis tu, dia kena ada tumbuh ada wujud. Sebab tu nama wujud tu sifat nafsiyah. Kita tak boleh bincang benda yang tak ada. Bodoh kalau duk sembang benda tak ada. Kan kita sembang benda yang ada. Kan ni nak buat korban ni. Orang sembelih tali apa semua kemas ni. Hang sekian-sekian jaga SOP. Jangan lebih 30 orang pakai penutup muka. Cek suhu. Cantik dah. Lembu duk tahu mana? Lembu tak ada. Buat sembang korban apa kalau lembu pun tak ada. Kan siap pakai kenduri panggil orang makan nasi kawah kan, nak masak kawah kan, nak masak puluh macam-macam sembang. Lembu dah ada, lembu tak ada. Betul yang nak buat korban, aku nak buat korban. Kan? Orang sembelih dia dulu lagi. Tu maksud dia. Bila kita nak sembang sifat lain, kena ada dulu wujud. Sebab tu dia duduk depan. Artinya tiada tasawur pada akal subut zat itu melainkan dengan sifat nafsiyah. Dan lagi ditarikh oleh setengah ulama pula, takrif yang kedua, kan? Al-halu sabitu lizzati ma damatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illah. Al-halu sabitu lizzati ma damatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illah. Hal, keadaan yang sabit bagi zat selama ada zat itu, padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Siapa faham ni hebat. Boleh hidup zaman belakang. Okey, hal yang sabit bagi zat selama ada zat itu padahal tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Tukar kerana tu buh sebab. Tiada disebabkan dengan sesuatu sebab. Kan? Itulah yang dikatakan wujud. Wujud Allah Ta'ala ni, dia bukan ada sebab. Dia tak seperti, sebab tu dia tak guna sebab. Makna dia guna illah. Bahasa yang lebih tepat dalam kitab Tauhid, dia guna illah. Mu'allalah bi'illah. Dia tak guna musabbab bisabab. Okey. Pen ni tak ada tudung. Okay. Kemudian, kita buh tudung tekan. Kalau orang tanya, tudung ni main mana? Sebab tudung ni ada, sebab ada orang ambil buh. Maka kewujudan tudung itu dengan sebab. Ada illah yang menjadikan tudung tu main datang ni. Allah Ta'ala wujud bukan macam tu. Pasal apa kita main? Ada illah untuk kita main. Ada sebab untuk kita main. Kan? Sebab paling utama, sebab kita nak ambil tauliah. Kalau tak sabit dengan tauliah, taubat tak main kan? Betul tak? Jadi ada sebab yang menyebabkan kita main. Kita tidak independen pun dengan kehadiran ni. Dia kan macam mengaji masjid, bangsa nak pi, bangsa tak mau pi sudah. Kan, hak pi pun bukan dengar ke semua. Jabat agama duk pesan. Kan, aktiviti masjid ni jaga SOP. Kan? Kami guru-guru duk mengajak, guru takmir duk mengajak masjid kata apa? Selama mai dia patut SOP dah, duk jarang-jarang asin pun apa ni. Kan? Tak pesan pun depa dah buat dah SOP tu. Kan? Lagi awal advance lagi orang masjid pada orang supermarket kata depa. Jadi kalau tak sabit nak ambil tauliah, kita tak main. Kan? Ataupun cari sebab hak kecil sikit. Dah bayar yuran, sayang duit guna dah. Kalau tak sabit bayar yuran, siapa nak main, siapa rajin main, siapa segan tak usah. Tak main juga. Ataupun sebab hak baik sikit. Nak ilmu, nak mengaji. Kalau tak sabit jahil tak main. Allah tu aku mengaji banyak pondok dah, tak apalah. Masa ni aku nak pergi mengaji hak lain. Kan? Jadi kita buat sesuatu ni ada illah. Ada sebab. Pasal apa kita makan? Kan? Wujudnya makan itu sebab lapar. Saja-saja nak makan, dak bawa jalan tak apa lagi. Pasal apa kita tidur? Sebab mengantuk. Tapi yang kata sifat nafsiyah, wujud tu, dia tak ada sebab. Memang Allah Ta'ala tu wujud. Tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Itu maksud ghaira mu'allalah bi'illah. Maka kuatnya sifat wujud ni
Dia seorang-seorang dia, tak gaduh dengan orang. Tak sama dengan kita makhluk yang memang kena sangkut dengan orang. Paling hujung sekali, pasal apa kita ni ada? Sebab Allah Ta'ala ciptakan kita. Kalau Allah Ta'ala tak ciptakan kita, habis kita ni tak ada. Tak tahu duduk tang mana. Kira tak ada. Macam mana hang boleh main tang ni? Macam mana boleh ada di alam ini? Sebab Allah Ta'ala yang ciptakan. Kita ada ilah kepada kewujudan kita. Kita ada sebab kepada kewujudan kita. Sama ada kita nak baca sebab fizikal, sebab zahir. Dah mak kita beranak kita ada. Kalau mak tak beranak, kita pakai tak ada lah. Kalau mak 2 bulan dulu gugur, kita pakai tak ada lah. Tapi sebab mak kita beranak bagi kat kita, kita ada. Mak kita main kot mana? Tok beranak bagi kat dia. Tok main mana pula? Tok Nek beranak, dia bilang tu habis. Kan? Ataupun hak lompat langkaunya Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Maka adalah kita tang ni. Kalau Allah Ta'ala tak cipta, tak ada. Maka kita ni wujud kita tak kuat. Wujud kita bergantung kepada kudrah iradah Allah Ta'ala. Tapi sifat wujud bagi Allah yang dijadikan dia sebagai sifat nafsiyah, dia hal yang sabit bagi zat. Kena ada. Kan? Ada zat, adalah wujud. Dan wujudnya itu tidak disebabkan oleh apa-apa sebab. Itu yang dihuraikan oleh setengah ulama. Dia kata al-halu sabitu lizat madamati zatu ghaira mu'allalatin bi'illah. Yakni bukan kerana ma'ani itu berdiri kepada zat atau kerana lainnya. Dia tak sama dengan sifat maknawiyah. Kita ada kaunuhu qadiran. Pasal apa ada kaunuhu qadiran? Sebab ada qudrah. Itu kata sebab tu. Ada ilah dia. Kalau tak ada qudrah, kaunuhu qadiran tak main. Kalau tak ada iradah, kaunuhu muridan tak main. Kalau tak ada sama', kaunuhu sami'an pun tak ada. Dari mana adanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an basiran sampai habis ni? Sebab adanya sifat ma'ani. Jadi depa ni ada ilah. Depa ni ada sebab. Kan? Sifat ma'ani ada sebab. Apa sifat ma'nawiyah ada sebab kepada kewujudan dia, iaitu sifat ma'ani. Dan makna hal itu. Apa itu hal? Al-halus sabit. Hal tu apa dia? Suatu pekerjaan yang pertengahan antara wujud dan adam. Maka okey, dia duduk tengah. Dia bukan wujud. Wujud tu sifat. Dan dia bukan adam. Adam tu tak ada. Tapi dia duduk tengah. Dia adalah keadaan pertengahan. Al-halus sabit. Kalau kita kata dia wujud, dia adalah sifat wujud. Dia bukan hal. Tapi dia duduk tengah. Dia cuma hal. Tak faham. Kira betul dah tu. Tak faham tu lah faham mengaji tauhid. Akal tak mau cerita lagi panjang. Maka keluar dengan kata hal itu sifat ma'ani kerana ia bangsa wujudi. Kalau kita kata bila sebut hal, contoh, bila kita sebut hal, tak termasuk dalam hal sifat ma'ani. Apa dia? Qudrah, iradah, sama', basar, ilmu, hayah dengan kalam. Sifat ma'ani dia jenis ketui dia ada. Kan? Dia jenis ketui. Kalau mengaji Tok Guru Jawi ni, dia kata kalau Allah Ta'ala angkat hijab, kita nampak ketui qudrah tu. Kita nampak ketui iradah tu. Sebab dia wujudi, dia bukan hal. Kan? Tapi Allah Ta'ala tak tunjuk lagi kita, berapa lagi kita tengok. Kan? Sebab sifat-sifat ma'ani, walaupun dia kata makna, tapi dia berbentuk wujudi. Dia berbentuk ada. Dia ketui. Mudah abang ni. Adanya ketui qudrah, adanya ketui iradah, adanya ketui sama', ketui basar tu. Tapi bila sebut hal, benda tu tak boleh nampak. Kan? Sifat-sifat ma'ani dia berbentuk wujudi. Dan keluar pula sifat salbiyah kerana ia sifat adami. Bila sebut hal, tak masuk juga sifat salbiyah. Sebab sifat salbiyah berbentuk adami. Apa makna adami? Berbentuk tiada. Okay. Apa itu qidam? Yang kita nak highlight dengan qidam adalah tiadanya baharu.
Apa itu baqa? Kita nak highlight dengan baqa tiadanya musnah bagi Allah Ta'ala. Mukhalafatuhu lil hawadith ni semua sifat salbiyah. Sebab tu nama dia salbiyah hak 5 ni. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Apa yang nak di-highlight dengan 5 sifat ni? Nak highlight nafi dia. Sebab tu nama dia salbiyah. Dulu-dulu ramai orang nama salbiyah. Kalau terjemah salbiyah ni makna dia negatif. Sebab kita nak highlight negatif kepada sifat ni. Qidam tu salbiyah dia, negatif dia adalah baharu. Baqa tu negatif salbiyah dia adalah musnah, fana. Mukhalafatuhu lil hawadith tu negatif dia sama dengan kita. Wahdaniyah tu negatif dia adalah berbilang-bilang, jadi banyak. Sebab tu dinamakan sifat-sifat ni salbiyah. Dia berbentuk adami. Maka dia hal, dia bukan adami. Dan keluar dengan kata tiada dikeranakan dengan suatu kerana sifat maknawiyah. Macam sebut saat ni kan, sifat maknawiyah kan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman, depa ni ada kerana. Kerana apa ada sifat ni? Kerana ada sifat ma'ani dulu. Tak ada ma'ani, tak ada lah maknawiyah. Maka sifat wujud, sifat salbiyah tu dia al-halus sabitu lizat ma damati zatu ghaira mu'allalatin bi'illah. Dan dikatakan sifat nafsiyah itu kan, sifat nafsiyah 3 dah kita jumpa. Nombor 1 tadi sifat salbiyah, sifat nafsiyah adalah ma la tuqalu zatu illa biha. Nombor 2 al-halus sabitu lizati ma damati zat ghaira mu'allalah bi'illah. Nombor 3 dikatakan juga sifat nafsiyah itu hiya huwa. Itu dia. Kan artinya sifat itulah zat dan tiada bagi Allah Ta'ala. Okey, sampai tang tu je. Sifat itulah zat. Zat itulah sifat. Dia punya tak boleh terpisah. Dia jadi serupa duit selit. Kita tengok kot mana. Kan? Tengok kot belah depan kan, tengok kot belah belakang. Kalau tengok zat, dapatlah wujud nafsiyah. Tengok nafsiyah, dapatlah adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiya huwa, dia kata. Koma api tang tu. Dan tiada bagi Allah Ta'ala sifat nafsiyah melainkan wujud jua. Hanya sifat wujud sahaja yang kita mengaji. Kan, cara mudah kita ni kan, yang menjadi aliran utama dalam Asy'ariyah, sifat nafsiyah ni hanya satu, iaitu wujud. Okey. Sampai tang tu. Kan. Tetapi tersebut, yang tu kita baca saja sudah ingatlah. Tersebut dalam Hasyiah Al-Yusi atas Matan Kubra, bahawasanya Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu dengan beberapa sifat nafsiyah seperti jamal, jalal dan jamal dan hilm dan umpamanya, ada disebutkan dalam kitab-kitab lain. Tu saya dah beritahu lah tu. Habis. Dan kata musannif wal khamsatu ba'daha salbiyatun, yang 5 kemudian daripada nafsiyah itu sifat salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Dan hanya sahaja ni cerita sifat salbiyah. Apa dia? Sifat-sifat ni tak baca dah tu. Kan? Ni nak cerita tentang salbiyah tu. Kategori dia, kumpulan salbiyah. Hanya sahaja dibangsakan dia bagi salbun. Kerana sekaliannya yang 5 itu menafikan bagi barang yang tiada berpatutan dengan Allah. Dan kita nak highlight sifat-sifat ni menafikan sifat yang tak patut, yang tak layak bagi Allah. Kerana makna salab itu nafi, maka qidam menafikan permulaan wujudnya, baqa itu menafikan kesudahan wujudnya, mukhalafatu lil hawadis menafikan bersamaan bagi hawadis yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya dalam yang mustahil di sana nanti sampai. Qiyamuhu bi nafsih menafikan kehendak kepada zat atau kepada fa'il yang menjadikan dia, dan wahdaniyah itu menafikan berbilang-bilang pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, seperti segala kam yang 5 yang telah lalu sebutnya. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa murad dengan keadaannya salbiyah itu, bahawa maknanya menafikan
seperti demikian yang tersebut itu tiada murad bahawa segala sifat itu tertinggal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kerana ia sabit bagi Allah, tiada nafi daripadanya, maka tadabbur olehmu. Okey, bila kita sebut sifat salbiyah kan, menafikan sifat yang tak layak bagi Allah, jangan pula kita kata sifat-sifat ini negatif bagi Allah. Takut kita silap faham. Sifat salbiyah tu apa dia? Sifat negatif. Apa sifat negatif? Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith. Punggah bila cerita lagu tu. Kan? Seolah-olah kita faham qidam itu tak layak bagi Allah. Negatif bagi Allah. Baqa tu negatif bagi Allah. Bukan lagu tu. Maksud negatif, sifat-sifat ini menafikan yang negatif bagi Allah. Sebab qidam lah kita menafikan baharu. Sebab baqa lah kita menafikan musnah. Sebab mukhalafatuhu lil hawadis kita menafikan Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Itu dia peringat kita lah. Jangan bila kata terjemah salak tu negatif, ni sifat-sifat negatif. Salah. Dan takrif sifat salbiyah, apa dia? Okey. Sifatun dalatun ala nafyi ma yaliqu billahi azza wa jalla. Sifatun dalatun ala nafyi ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Sifat yang menunjukkan atas nafi barang yang tiada layak dengan Allah. Kan? Bila sebut qidam, tak layak Allah Ta'ala bersifat dengan hudus, baharu. Bila sebut baqa, tak layak Allah Ta'ala bersifat dengan fana. Begitulah seterusnya. Maka telah lalu makna nafi itu, maka sekalian yang dinafikan itu tiada patut bagi Allah, kerana bahawasanya sekalian itu mustahil pada zat Allah bersifat dengan dia. Maka qaul yang membilangkan qidam dan baqa sifat salbiyah itulah qaul yang mu'tamad. Maka dikatakan pada sifat salbiyah itu hiya ghairuhu. Kalau dalil nafsiyah kita kata hiya huwa, tapi sifat salbiyah kita kata hiya ghairuhu. Sifat itu lain daripada zat. Nafsiyah sifat itu zat. Salbiyah sifat itu bukan zat.